Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti yang mana kita tahu sekarang ini apa yang tengah berlaku di bumi Palestin, ada saudara-saudara Islam kita, mereka dizalimi, dikejam, diberi tidak kemanusiaan. Jadi insya-Allah hari ini, Alhamdulillah, seruan hari ini insya-Allah kita ada hashtag Quran Hour for Gaza, kemanusiaan sejagat. Insya-Allah kita nak memberi sokongan buat mereka dan nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan program ini. Alhamdulillah, bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan khas kepada anda semua insya-Allah. Di sebelah saya selaku pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Husyamuddin Yaakob. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan di hujung sana kita ada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi selaku Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran Sunnah. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Prof? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Pagi ini alhamdulillah kita sihat, alhamdulillah. Tapi kita tahu saudara-saudara Islam kita yang berada di Palestin, mungkin mereka dalam kesedihan, emosi mereka terganggu dan sebagainya. Alhamdulillah, saya seronok sebenarnya alhamdulillah hari ini dengan program yang bakal dianjurkan oleh hashtag Quran Hour for Gaza. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai program yang bakal diadakan ini. Okey, terima kasih Dewi. Sebenarnya program kita ni berbeza. Pasal kita ni bukan demonstrasi. Ya. Kita merupakan sebuah program refleksi. Kerana kita melihat kalaulah kita setiap ada masalah, setiap kali Gaza dibom, kita buat demo. Tapi kita tengok impaknya tak ada. Kan? Dan pada kita sendiri pun, lepas demo sejam tu, kita pergi minum teh, kita derma RM100 ke RM10, kita lupa. Dan orang di Gaza suffer. Tapi sebenarnya kenapa yang kita nak buat program hashtag Quran Hour Gaza ni, kemanusiaan sejagat, kerana kita nak bawa balik tentang kemanusiaan itu sendiri. Kerana kita lupa yang Gaza dan Israel tu ada di mana-mana. Makna dalam rumah kita pun ada Gaza. Dalam poket kita pun ada Israel. Ini kita lupa. Jadi, dan kenapa benda ni berlaku? Kita tengok kekejaman yang berlaku, dia ada dua aspek. Kenapa masalah Palestin ni berterusan berpuluh tahun? Kerana ada orang, pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin Yahudi yang hatinya buta. Yang tega dan sanggup melakukan dengan kejam. Dan yang menyedihkan, ramai pemimpin-pemimpin Islam yang di sekelilingnya, bagi saya juga buta mata, buta hati. Bukan mata mereka yang buta, tapi hati dalam dada itu buta. Mereka sanggup membiarkan kekejaman ini berlaku. Jadi ini yang pentingnya, kita kena cari solusi. Dan solusinya bagi kami di Yayasan Warisan Ummah, kita dah tengok dah 70 tahun benda ini berlaku. Tak boleh selesai, macam-macam masalah. So, kita perlu divine intervention, campur tangan Tuhan. Dan Allah dah bagi solution sebenarnya yang ada dalam Al-Quran. Saya kira Ustaz boleh huraikan sekejap lagi. Maknanya, kenapa kita pilih besok ni kita nak huraikan, kita nak baca surah Al-Insan ramai-ramai, kita nak faham dan nak masukkan, kerana surah Al-Insan ni akan jadi vaksin untuk selesaikan masalah. Masalahnya bukan di Gaza saja. Kerana yang di Gaza tu mati 3,000 lebih orang, rumah berpuluh-puluh ribu. Tapi yang dalam bahayanya adalah kita ni yang berjuta-juta, berbilion orang Islam yang ada Gaza dan ada Israel dalam setiap rumah, dalam setiap negara. Dan kita lupa yang solusinya adalah kita kena kembali jadi manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan apa yang ada dalam surah Al-Insan tu. Maknanya karakter-karakter yang bagaimana untuk menjadikan kita seorang manusia yang mempunyai ruh. Ruh surah Al-Insan tu kalau dapat dimasukkan, kita akan jadi pemimpin yang lebih baik, ketua keluarga yang boleh baik, dan kita akan memikul tanggungjawab. Jadi sekarang kita melihat seolah-olah dunia tidak ambil tanggungjawab, membiarkan 2 juta orang dalam tempat yang sempit itu selesaikan masalah sendiri. Solusi ada dalam Al-Insan. Ustaz, mungkin Prof boleh
Uraikanlah. Baik, Masya-Allah. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan surah Al-Insan seperti mana yang Datuk sebutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dewi dan Datuk. Sebenarnya dalam suratul Insan Allah Taala ada memberikan beberapa kriteria yang utama juga yang perlu kita bina. Apa yang Datuk telah sebutkan tadi sebenarnya mengenai pembinaan jiwa ataupun pembinaan insan itu sendiri yang Allah Taala sebutkan dalam suratul Insan. Kalau kita sendiri sebagai manusia tetapi tidak menjadi insan abrar seperti mana yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, yang ini adalah satu kerugian. Maknanya kalau kita macam yang Datuk sebutkan tadi, kalaulah kita tewas dengan Gaza dalam lapangan kita sendiri, memang kita dah tewas dah, kita menyebabkan seluruh umat Islam tewas. Dalam suratul Insan Allah Taala ceritakan tentang sifat abrar, iaitu orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya dalam syurga. Ada beberapa sifat yang Allah Taala letakkan. Yang pertama sebenarnya syakiran. Mereka ni bersyukur dengan apa yang telah Allah Taala kurniakan pada diri mereka, tetapi tidak memadai sekadar itu. Mereka juga sepatutnya adalah orang yang wayut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka bukan bersyukur terhadap diri mereka sendiri, tetapi tidak lokek untuk membantu siapa sahaja yang kesusahan, terutamanya orang yang susah sekarang ni, yang kalau kita tengok. Dan kalau kita nak ambil insiden yang berlaku pada zaman Rasulullah, sebenarnya pembukaan kota Mekah adalah contoh yang sangat cantik. Allah Ta'ala sebutkan juga di dalam Al-Quran tentang bila Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala kata, engkau wahai Muhammad dah nampak dah tentang pembukaan kota Mekah. Allah Ta'ala kata, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Allah Ta'ala benarkan mimpi Rasulullah bila dia ternampak akan datang membuka kota Mekah. Bila nak buka kota Mekah tu Allah Ta'ala sebutkan beberapa ciri orang yang perlu ada. Allah Ta'ala kata, huwallazi arsala rasulahu. Maknanya orang yang akan membuka kota Mekah adalah Allah Ta'ala utuskan. Siapa yang Allah Ta'ala utuskan adalah berdasarkan kriteria yang Allah Ta'ala pilih. Kalau kita tak menepati kriteria tersebut, sampai bila-bila, bahkan barangkali kita yang akan menimpa nasib seperti mana Gaza menimpa, kita pun mungkin boleh jadi nasib seperti Gaza. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam ayat seterusnya, Allah Ta'ala ceritakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itulah utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang bersama dengan Rasulullah, mereka bersikap tegas terhadap perkara-perkara yang dibawa oleh orang kafir. Yang ni kita kena ada. Bersikap tegas, tapi ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Dalam insiden yang berlaku hari ni, Datuk, Allahu Akbar, kita nak cerita kasih sayang sesama kita ni, kita sendiri tak. Dalam isu Gaza ni pun mungkin kita sendiri berpecah. Bukan kita sendiri berpecah, negara Arab sendiri berpecah. Satu kerugian. Tidak menepati kriteria yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Menariknya, lepas Allah Ta'ala cerita ruhama ubainahum, mereka ni saling berkasih sayang sesama mereka, Allah Ta'ala cerita simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada pada wajah mereka kesan sujud. Dan kalau kita tengok kriteria pemilihan Brigade Al-Qassam yang dilantik oleh tentera-tentera Palestin itu, salah satunya adalah mereka kena konsisten mendapat pengesahan daripada pihak imam masjid mereka, yang budak ini cukup solat 3 bulan berturut-turut solat jemaah subuh pada masjid tempatan. Hari ni yang pergi maaf nak cakap, hari ni kalau kita pergi demo, apakah kita boleh konsisten lepas daripada tu solat subuh berjemaah? Tidak membina. Allahu Akbar, saya minta maaf, yang ni saya rasa ini yang kita faham daripada Al-Quran. Sebab tu ianya bukan sekadar demonstrasi. Kita kena latih masyarakat membina dan berpegang solusi yang dipersembahkan di dalam Al-Quran. Macam mana Rasulullah membina mereka hampir 20 tahun baru boleh dibuka kota Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Fathu Mekah berlaku sekitar 6-7 tahun hijrah. Lepas daripada itu hampir 20 tahun. Nak membina jiwa, dia adalah proses yang sangat panjang. Bukan sekadar satu hari punya demonstrasi, kita pun rasa okey, kita dah selesai dah isu Gaza. Tidak. Dia adalah pembinaan jiwa dalam tempoh yang panjang. Dan bagi membina pembinaan jiwa dengan tempoh yang panjang, nak orang yang rajin solat, nak orang yang tak kedekut berinfak, nak orang yang sayang Rasulullah, nak orang yang bersatu sesama Muslim, dia mestilah kita fahamkan dengan proses pemahaman melalui Al-Quran. Dan atas dasar itulah kita panggil tuan-puan semua dalam sesi kita Quran Hour yang khusus untuk Gaza esok. Kita bawa solusi berteraskan daripada Al-Quran. Bukan sekadar satu solusi yang mudah, tetapi kita nak mendidik masyarakat dalam tempoh yang panjang.
Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, contoh yang telah terpamir, dibentangkan di dalam Al-Quran. Rugi kita kalau kita tidak benar-benar faham sebenarnya apa yang Allah Ta'ala maksudkan. Apa kriteria orang-orang yang Allah Ta'ala nak untuk membangunkan semula agama ni. Apa contoh yang pernah dipersembahkan oleh Rasulullah dalam siri peperangan ataupun dalam siri pembukaan. Akhirnya Rasulullah berjaya. Inilah contoh kita yang perlu kita fahamkan kepada masyarakat. Tuan-puan, ibu ayah, mari sama-sama esok kalau boleh luangkan masa ya Datuk, sama-sama kita menghayati apa yang perlu kita fahami daripada suratul insan itu sendiri, insya-Allah. Itu dia kan, kita kembali balik kepada Al-Quran dan sunnah sebenarnya. Betul. Untuk kita bersama-sama. Insya-Allah mungkin Datuk boleh kongsikan juga siapa golongan sasaran untuk kita sertai program esok. Silakan. Sebelum saya jawab soalan Dewi itu, saya nak sambung apa yang Prof cerita tadi. Silakan Datuk. Tentang proses. Ya. Betul. Jadi kenapa Allah biarkan apa yang berlaku di Gaza sekarang berlaku? Ya. Bukan? Pasal kalau daun jatuh pun benda ni Allah tahu. Jadi Allah biarkan kerana Allah nak tunjukkan bagaimana jika kita persiapkan diri kita dengan roh Al-Quran itu, dan bagaimana Prof cerita tadi tentang pejuang-pejuang Al-Qassam itu dipersiapkan daripada muda lagi, dipersiapkan, dimasukkan Quran sebagai operating system dia, dan apa yang mereka berjaya buat. Ya. Tengok 2 minggu lepas Israel dikejutkan dengan 5,000 roket yang pertahanan dia dom pun pecah. Yang maknanya bila kita ada keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Mossad yang begitu kuat, sistem perisikannya itu boleh pecah. Jadi bagi saya lah, apa yang pejuang Palestin buat 2 minggu lepas itu adalah sebuah kejayaan besar. Walaupun Israel dalam tindak balas yang meruntuhkan beribu-ribu buah rumah, beribu orang meninggal, tapi apa yang berlaku 2 minggu lepas sudah berjaya menyampaikan satu mesej kepada dunia. Pemimpin-pemimpin Arab sudah put handbrake kepada usaha untuk bekerjasama dengan Israel. Dan juga di ekonomi Israel sendiri sekarang sedang kelam kabut. Banyak syarikat-syarikat yang merasakan selamat berada di Israel dulu, sekarang mula sudah nak pindah. Kerana mereka, apa yang berlaku 2 minggu lepas sudah membuktikan tak ada tempat yang selamat. Melainkan apa yang Allah cakap selamat. Jadi itu yang saya rasakan kita perlu persiapkan. Seperti yang saya nak ulang lagi, Israel berada di mana-mana. Jadi sekarang kita di Malaysia, kita tengok perpecahan sesama kita, rasuah berlaku di mana-mana kerana tak adanya values yang Ustaz cerita tadi. Jadi ini yang kita nak buat program supaya kita boleh suntikkan balik. Kita nak panggil seluruh rakyat Malaysia yang ada ke itu untuk datang ke Karangkraf, kita sama-sama reflect. Dan sama-sama reflect, sama-sama membaca Al-Quran, surah Al-Insan itu, dan sama-sama memahami dan ambil ibrahnya untuk dijadikan bagaimana kita menguruskan kehidupan kita selepas ini untuk memastikan anak cucu kita boleh menentang Israel yang sudah masuk ke rumah kita, dah masuk ke negara kita, dah masuk kepada ekosistem kita. Bagaimana Gaza yang dalam hati kita boleh dibebaskan. Betul. Jadi ini sebenarnya objektifnya. Kita terbuka, kita harap semua datang awal-awal pukul 8 pagi lagi, ambil tepat pukul 8.30 kita mulakan program itu 1 jam saja. 1 jam bagaimana kita betul-betul memahami surah Al-Insan dan masuk ke dalam hati, masuk ke jantung kita, masuk ke dalam fikiran kita, supaya ini adalah cara kita selesaikan masalah. Ini solusi, bukan demonstrasi. Maknanya kita kena siapkan diri kita. Setiap orang mesti jadi, setiap umat Islam di seluruh Malaysia mesti jadi seolah-olah pejuang Al-Qassam. Betul. Untuk mempertahankan Gaza yang berada di Malaysia, yang sedang cuba diruntuhkan oleh pelbagai anasir. Ini kita tak sedar. Kita ingat masalah tu berlaku di Palestin. Ini sedang berlaku. Kita tengok apa berlaku di India, di mana-mana yang mana Islam jadi minoriti. Itulah Gaza.
dan Allah nak tunjukkan. Jadi kalau kita tak sedar lagi, ini merupakan sebuah tragedi ummah. Allahu Akbar. Itu dia berbalik sebenarnya diri sendiri kan, Datuk kan, berbalik pada diri sendiri. Bahawa kita tanamkan Al-Quran, tanamkan keimanan dalam diri kita, bagaimana yang Datuk kata Israel berada sebenarnya di mana-mana, masya-Allah. Jadi mungkin yang berbaki lebih kurang dalam 2 minit saja lagi, Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan berkaitan sumbangan sebenarnya rakyat Malaysia untuk kata memberi sokongan kepada saudara se-Islam kita yang berada di Palestin, juga mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan program. Baik, insya-Allah esok kita akan adakan satu sesi Quran Hour yang khas untuk Gaza pada esok hari, insya-Allah, dan ianya akan bermula pada 8 pagi. Kita akan buka untuk beberapa aspek. Sebenarnya sumbangan ni sangat luas kan, Datuk, maknanya kita ada, kalau dalam program, maknanya program My Quran Time itu sendiri, sebenarnya dia ada program ataupun tabung gerakan Al-Quran, ataupun apa sahaja tabung yang membantu pergerakan untuk kita berusaha memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita ataupun terhadap seluruh masyarakat kita tentang Quran. Inilah masanya. Maknanya sekurang-kurangnya kita akan kembali kepada kemanusiaan seperti mana yang telah diterapkan di dalam Suratul Insan itu sendiri. Yang paling penting, sumbangan yang paling penting tuan-puan boleh lakukan, kalau boleh diinfakkan sumbangan tersebut secara secara infak sumbangan duitnya, maka sumbangkanlah kepada tabung gerakan Al-Quran itu sendiri untuk kita sama-sama mendidik masyarakat terhadap bagaimana untuk kita membina generasi dalam masa yang panjang. Ini bukan satu solusi yang singkat, bukan short term punya solusi, tetapi ini adalah solusi yang panjang. Mari sama-sama esok tuan-puan datang bersama dengan kami di Karang Keraf, insya-Allah bermula pada 8 pagi. Boleh saya tambah sikit? Silakan, Datuk. Program ni akan disiarkan secara live di semua website ni, social media, Rumah Ngaji, My Quran Time, My Quran Hour, TV Hijrah, Sinar Harian, dan ramai lagi rakan-rakan gabungan kita terdiri daripada media-media, banyak media yang bergabung dengan kita untuk sampaikan. Jadi bagi mereka yang tak boleh datang, boleh sertai melalui social media, dan juga kalau tak boleh juga, buatlah di rumah masing-masing. Insya-Allah. Tanamkan Quran tu buat Quran Hour di setiap rumah masing-masing. Masya-Allah, itu dia. Dan kebetulan besok memang hari cuti. Jadi kita kumpul satu keluarga kita, insya-Allah, daripada pukul 8 pagi sehingga 9.30, dan saya juga difahamkan TV Al-Hijrah juga akan ada mungkin di Assalamualaikum dan juga berita, dan juga mungkin akan kami war-warkan di media sosial kami TV Al-Hijrah, insya-Allah. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Prof. Terima kasih kerana kata banyak sangat membantu sebenarnya untuk mengingatkan kita tentang pentingnya Al-Quran itu. Betul. Sebab itulah kekuatan kita sebenarnya sebagai umat Islam dalam apa jua sebenarnya peperangan yang berlaku di atas muka bumi ini. Semoga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Mudah-mudahan dunia akhirat yang terbaik buat Datuk dan juga Prof dan juga tim-tim Quran Hour, insya-Allah.